Malaysia digemparkan dengan isu yang dipanggil sebagai isu sugar daddy, sugar baby, sugar dating dan sebagainya. Ini adalah hasil daripada pendedahan portal berita di khalayak ramai yang melaporkan bahawa semenjak berlaku pandemik COVID-19 ini dan kita menjalani perintah PKP, laporan portal berita menunjukkan bahawa ramai di kalangan pelajar universiti tempatan dikatakan mencari sugar daddy untuk mendapatkan wang menampung kehidupan masing-masing ataupun untuk mencari kemewahan, sehingga ada satu syarikat perkhidmatan hubungan sugar daddy, sugar baby yang terbesar di Asia atau dikenali sebagai Sugar Book mendakwa, ini dakwaan dia, bahawa aplikasi ini mencatatkan peningkatan pendaftaran pelajar sehingga 40% untuk menjadi sugar baby sejak Januari yang lalu, dan aplikasi itu juga mendakwa mendedahkan seramai 12,705 pelajar terdiri daripada penuntut di institusi pengajian tinggi sekitar Lembah Kelang dan sebagainya terlibat. Dan walaupun pusat-pusat pengajian tinggi ini menafikan berita-berita itu, namun sedikit sebanyak ia juga menimbulkan kegusaran kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sugar baby merujuk kepada wanita-wanita muda selalunya dalam usia 20 tahun begitu, yang menjadikan perhubungan dan aktiviti peneman kepada lelaki-lelaki yang umurnya lebih tua dan lebih stabil ekonominya. Dan sebagai pertukarannya kepada khidmat peneman itu, mereka akan mendapat habuan kewangan ataupun hadiah. Adikala sampai kepada peringkat perbuatan-perbuatan yang zina, itu yang kita khawatiri dan takuti. Dan walaupun tidak sampai tahap itu pun, dia juga sampai kepada sugar dating, sama ada di media massa dan sebagainya. Barangkali di sana ada beberapa faktor, antaranya faktor keuangan, faktor untuk mencari kemewahan dan sebagainya. Dan Islam dalam hal ini, walaupun masih ada siasatan penafian dan sebagainya, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sikap Islam terhadap perkara-perkara yang boleh menjurus kepada perzinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah sekali-kali kamu mendekati perzinaan itu, sesungguhnya dia adalah satu perkara yang keji dan seburuk-buruk jalan. Sebab itu Islam telah mengadakan ataupun mengadakan pendekatan dipanggil Saddu Dzara'i, menutup jalan-jalan perzinaan itu, sehingga sekadar ataupun sekitar berdua-duaan atau berkhulwah. La yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Dan janganlah seorang lelaki itu bersunyi-sunyian berduaan dengan seorang wanita, sesungguhnya pihak yang ketiga itu adalah syaitan. Jadi dalam hal ini setiap pihak perlu mengambil peranan. Ibu bapa, pensyarah-pensyarah universiti, khidmat kaunseling dan juga sokongan persekitaran. Dan kalau ia melibatkan soal mahasiswi dan sebagainya, ini satu bentuk bahaya yang bakal menimpa negara ini, di mana Sayyidina Ali pernah berkata, jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah bangsa, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Dan kita mengharapkan supaya seluruh umat Islam
mengambil peranan untuk mengekang perbuatan zina ini, jika ia benar-benar berlaku, bukan setakat sugar daddy, sugar baby dan sugar dating ini, tetapi juga apa juga perkara yang boleh menjurus kepada perbuatan merosakkan. Kalau dalam isu sugar daddy, sugar baby ini akan merosakkan masa depan mahasiswi berkenaan. Kalau yang sugar daddy itu ada keluarga, merosakkan institusi kekeluargaan dan juga akan menjuruskan kepada kerosakan-kerosakan institusi itu sendiri. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.